Assalamualaikum. Chapter 10, Human Resource Management. Okay, so this is the objective. And just go through learning outcome. Okay, HR ni adalah Human Resource Management, pengurusan sumber manusia. So, apa fungsi-fungsi HR ni? Sekejap. Fungsi-fungsi HR ni dia melibatkan human resource planning, pengambilan sumber manusia, job analysis, recruitment and selection, training and development, performance management, compensation and benefit, safety and health and industry relation and employment law. So, kenapa kita kena faham, kita kena tahu berkaitan dengan HR? Kerana seorang usahawan, sekiranya awak membina sebuah syarikat, so awak kena memahami selok-belok yang berkaitan dengan HR. Okey, so kita nak tahu apa tugas HR. Dia ada beberapa proses. Okey, kalau kita tengok kat sini, planning proses dia melibatkan forecast of labour demand, nak tahu berapa penambahan pekerja lagi, forecast of labour supply. Okey, sama ada dia surplus ataupun shortage, terlebih pekerja ataupun terkurang pekerja. Kemudian kita nak tahu goal sorting and strategic planning, surplus or shortage, and program implementation and evaluation. Okay, so forecasting personal needs. Katakanlah macam mana kita nak pastikan pekerja kita cukup ke tak? Okay, permulaan dia adalah kita ikut trend analysis. Okay, trend analysis ni maksud dia kita nak meramalkan keperluan staf di masa hadapan. Katakanlah contoh dekat syarikat kita nak keluarkan satu lagi produk. Jadi bila dengan ada satu lagi produk, kita memerlukan mungkin tambahan staf. So kita gunakan trend analysis. So kita nak tahu berapa penambahan staf dalam masa akan datang. Okay, ratio analysis pula, yang ini kita buat comparison between sales volume versus the number of salesperson. Okay, dan computer forecasting ni lebih kita gunakan komputer lah untuk generate data, dan kita nak tahu berapa bilangan staff needed in future. And goal setting and strategic planning, dia bergantung kepada perancangan syarikat. Contoh, kalau kita nak membuka sesebuah cawangan yang baru, of course kita perlukan lebih ramai staff. Okay, itu contoh lah. Okay, selain daripada tu, option for reducing and expected labor surplus and avoiding an expected labor shortage. So apa option kalau terlampau ramai pekerja dan juga kalau terkurang pekerja? So option kalau terlebih pekerja, normally kita buat downsizing. Kita kurangkan staff tu, kita berhentikan beberapa orang staff, ataupun kita buat pay reduction, potong gaji dia. Demotion ni maksudnya kita turunkan pangkat dia, ataupun kita transfer dia. Work sharing, hiring freeze, kita bekukan pengambilan pekerja. Okay, early retirement, natural attrition, retraining. Tapi kalau staff tak cukup, apa kita kena buat? Kita kena pastikan mereka kena buat overtime, temporary employees, outsourcing and offsourcing, retain transfer, turnover reduction. So this is all the HR planning process. Okay, pergi kepada job analysis. Kan, sebelum kita nak apply kerja, macam kita apply kerja, tapi kalau bila kita look at the company viewpoint, so dia akan keluarkan jawatan, sesebuah jawatan, dan ada beberapa proses sebelum kita panggil pekerja tu untuk diinterview. So antaranya adalah select job to be analysed, collect data using job analysis method, and prepare job description and job specification. Okay, so method kat sini, use of job analysis, recruitment and selection. Okay, kita ada training, compensation, performance appraisal. Recruitment and selection.
pengambilan dan pemilihan. Types of sources of recruitment. Macam mana cara kita nak buat pengambilan? Mungkin kita ambil pelajar universiti, kan ada career job festival, kan kita buat macam tu. Ataupun mungkin kita buat advertisement, kita buat walk-in interview. Itu adalah types of source of recruitment. Method of recruitment ni sama ada kita guna orang dalam ataupun orang luar. Kalau guna orang dalam, kita tanya je lah staff, siapa-siapa ada anak buah tak yang boleh mengisi jawatan ni. Ataupun kalau kita nak guna external, normally kita masukkan dalam Job Street, Job Malaysia, dan last sekali adalah selection. Kita select lah siapa yang kita rasa kita nak panggil untuk interview. So ini adalah beberapa proses. Okay, bila selection, receive application form, review of application and resume, selection test, employment interview, kita dah panggil interview, background and preference check dah, selection decision, okay kita setuju nak ambil pekerja tu untuk bekerja dengan kita. Lepas kita suruh pekerja tu buat medical examination and employee individual. Okay, bila kita dah ambil pekerja tu bekerja, so apa next step dia? Kita kena train dia. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia fresh graduate, so dia perlukan training. So ada beberapa proses. Yang pertama, need assessment. Assess dulu apa yang dia tak tahu sebenarnya. Katakanlah kita nak letak bahagian pentadbiran, mungkin dia kurang tahu menggunakan Excel, Microsoft Excel. So kita hantar dia pergi training Excel. Itu dinamakan need assessment. Employees readiness for training, plan training program, ensuring transfer of training, selecting training method and implementing the program. And then last kali, evaluating training program. Okay. Kemudian pergi kepada employee development. Employee development involve of formal education. Ni maksudnya dalam diri employee, seorang pekerja tu, apa development, apa pembaharuan yang dia boleh buat. Formal education. Takkanlah selama-lamanya nak sampai diploma aja, kerja 10 tahun diploma. Mestilah awak nak improvement. So mestilah awak akan sama belajar. Jadi company pun kenalah bagi kelonggaran untuk pekerja-pekerja dia sama belajar. Kemudian assessment. Assessment lebih kepada KPI, job experience, interpersonal relationship. So ini semua ni adalah di bawah employee development. Compensation and benefit. Compensation and benefit ni normally dia adalah untuk memotivasikan pekerja. Antara compensation and benefit yang ada, contoh macam bonus. Okay, strategic HR function used to achieve firm strategic goal, have attract the best candidates, motivate employees to achieve productivity, improve employee satisfaction, help retain and maintain existing high performer, and encourages employee loyalty. Contoh, katakanlah kalau kita dapat capai target sales kita 20k, so saya akan bawa saya akan bagi 3 bulan bonus, 3 bulan gaji sebagai bonus. Mestilah awak akan berusaha kan untuk capaikan target jualan bulan tu 20k, betul tak? So itu adalah compensation and benefit. Ataupun mungkin ada setengah company dia bagi allowance komputer, allowance macam-macam, allowance rumah dan sebagainya. So itu pun di bawah compensation. Okay, performance management. Yang ni dia lebih kepada performance lah ataupun appraisal. Ni KPI tadi, key indicate, KPI, key performance indicator. KPI ni biasa dibuat untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji. So who should conduct appraisal? Immediate supervisor, peers appraisal, employee self appraisal, committee appraisal, multi-source appraisal. So mereka-mereka ni semua akan menilai kita layak ataupun tidak kita dinaikkan pangkat ke dan sebagainya. Okay,
So performance appraisal method, kategori rating, biasa dia akan buat rating lah. Comparative method, narrative, tak payah tahu detail. Behavioral objective method, rated error. Okay, ni dia punya cycle. Performance planning, pergi kepada managing performance, reviewing and evaluating performance, last sekali rewarding. Ini just go through saja. Okay, dalam sesebuah organisasi dia ada trade union. Trade union ni dia macam persatuan pekerja lah. Contoh kalau pekerja kerajaan, normally kita guna QPAC sebagai trade union. Okay, trade dispute ni maksudnya adalah pertikaian yang dibuat dalam sesebuah organisasi tu. So kita ada negotiation. Katakanlah ada pertikaian, diorang tak puas hati, so kita ada negotiation. Negotiation ni adalah perbincangan. Dia ada satu ahli jawatan kuasa dalam membuat perbincangan. Kita akan panggil orang yang pertikaikan tu. Jadi kita akan berdiskus dalam meeting tersebut lah. Ataupun conciliation. Conciliation ni adalah lebih kepada pendamaian. Katakanlah staff A dan staff B ni bergaduh. Okey, kita panggil komiti di bawah trade dispute ni, panggil komiti, panggil dua orang yang bergaduh ni. Okey, gaduh dalam bilik meeting. Kenapa tak puas hati? So kita damaikan mereka. Arbitration ni dia lebih kepada timbang tara. Dua-dua tak puas hati ni bergaduh, tapi kita buat win-win situation. Okey. Kemudian representation and dismissal. Ini kalau dah sampai satu tahap, dia dah rasa tak boleh sangat dah, dia akan berhentilah dismissal. Okey, ataupun industrial action, picketing, strike. Picketing dengan strike ni dua-dua tu maksudnya sama, iaitu mogok ataupun protes. Tapi perbezaan antara picketing dengan strike, picketing ni dia mogok tapi dia menghalang orang lain untuk bekerja sama, untuk bekerja. Contoh, ada sekumpulan pekerja. Okey, contoh ada sekumpulan pekerja yang membuat mogok di luar kawasan organisasi kita tu, di luar kawasan syarikat kita, dia buat mogok dan ada beberapa orang nak masuk kerja dihalang. Jangan. Dia macam mempengaruhi lah. Jangan pergi kerja, jom sama-sama kita mogok. Itu picketing. Strike pula, dia mogok tapi dia sendiri yang enggan untuk bekerja. Tadi picketing dihalang orang untuk bekerja, yang ini pula dia sendiri malas nak bekerja. Contoh, katakanlah dia dah buat kerja, ada sekumpulan pekerja ni, dia dah katakanlah dah 2-3 bulan tak dibayar gaji. Sampai satu tahap diorang sepakat, okey jom kita berhenti, kita stop production semua, kita mogok. Jadi majikan tak boleh buat apalah, itu dinamakan strike. Atau lockout ni maksudnya majikan yang halang pekerja daripada terus masuk bekerja. So inilah antara masalah-masalah yang sering dihadapi oleh organisasi. Tapi walaupun bagaimanapun kita ada undang-undang. So kita ada law on work hours, kan? Kita ada rest day. Tak adalah pekerja tu bekerja 24 jam aja. Kita ada rest day, kita ada holiday, kita ada annual leave, kita ada sick leave, maternity leave allowance, employment of foreign workers, terminating of service of the employee. Okay. So inilah ni antara law yang kita ada. Dan kalau dia ada masalah, disiplin, kita ada cara-cara dia yang lain. Okey, bukan kita terus-terus nak buang. Kemudian occupational safety and health, yang ni lebih kita panggil dia OSHA. So duties of employer and self-employed person to their employees. Safety policy and safety training. Duties of employees, notification of accident, dangerous occurrence, occupational position and occupational disease. Ni pun masalah juga. Katakanlah kita ada seorang manager OSHA officer. So dia akan tengok contoh dalam sebuah
Pejabat tu dia akan tengok adakah ianya selamat jika berlaku kebakaran. Contoh, jika berlaku kebakaran, ada berapa pintu boleh keluar dan berapa orang staf boleh tak dia keluar dalam tempoh beberapa minit. Adakah pintu terlampau kecil dan sebagainya. Okay, so itu kerja dia lah. Dan mungkin juga dia akan tengok dari segi kebersihan, sebab dia health sekali kan. So sama ada pengudaraan, pencahayaan elok ataupun tidak dan sebagainya. Itu kerja dia lah. Itu semua di bawah HR management. Jadi untuk topik ni HR management itu sahaja. Dan sekiranya ada soalan macam biasa, awak boleh WhatsApp dalam grup. Okay, so itu saja. Assalamualaikum.